Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wala akibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alaz zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imamil muttaqin wa qa'idid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin daripadanya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada tengah hari ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada tengah hari ini kita akan sambung lagi perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab 22 Dosa Hati Manusia. Dan kita sambung pada muka surat yang ke-20. Tajuk yang baru, nombor yang keempat. Dosa hati yang keempat yang disenaraikan di dalam kitab ini adalah riak. Yang keempat adalah riak. Baik, disebut dan dinyatakan di dalam kitab ini, riak merupakan suatu wabak yang cukup bahaya dan mengancam kemurnian akidah dan iman, serta merosakkan nilai keikhlasan hati, keluhuran akhlak dan sebagainya. Baik, riak ini dipanggil satu wabak. Bila sebut wabak ini, maknanya benda yang berbahaya. Kan? Macam kita istilahkan wabak penyakit dan seumpamanya. Dan berbahayanya riak ini adalah dia mengancam kemurnian akidah dan juga merosakkan nilai keikhlasan hati. Riak ni, kalau bahasa Melayu kita kata menunjuk-nunjuk. Itu bahasa mudah kita nak faham lah. Bila kita sebut riak, maknanya menunjuk. Kalimah bahasa Arab, riak ini daripada perkataan ro'a. Ro'a maknanya melihat. Riak ini makna diperlihatkan. Amalan atau apa juga benda yang kita buat ditunjukkan, dipertontonkan pada orang lain dengan sebab yang tertentu. Sebab kita kena faham, agama dan amalan dalam Islam ini, dia ada dua benda, ada dua jenis. Satu, amalan yang kita boleh buat secara sembunyi-sembunyi, yang orang lain mungkin takkan tahu, boleh disembunyikan. Kita sembahyang malam di rumah, orang tak tahu, kecuali diberitahu.
Kita semayang malam di rumah pun kadang-kadang isteri tidak tahu. Kadang-kadang suami pun tak tahu. Kita baca Quran seorang-seorang di pejabat, di rumah, di masjid, orang tak nampak, orang tak tahu. Kita diam-diam sedekah dalam tabung masjid, tak ada siapa nampak, orang tak tahu. Itu boleh disembunyikan. Ada amalan-amalan yang secara pensyariatannya terpaksa dibuat di khalayak ramai. Tak boleh sembunyi. Kena buat juga. Dan orang tahu dan orang tengok. Tetapi bukan dengan niat riak. Cuma konsep dia, orang akan tengok. Kita buat korban hari raya nanti. Mana boleh sembunyi? Nak sembunyi mana lembu tu? Sebesar-besar tu kan. Jadi korban kena buat public, orang nampak. Jangan kata ini semua riak lah ni, buat korban depan orang. Tak kena gaya begitu. Kita dengar kuliah tengah hari ni ramai-ramai, orang tahu. Selisih masuk pintu keluar pintu, orang tengok. Bukan riak. Memang konsep dia begitu. Sembahyang berjamaah dizahirkan, orang nampak. Tak boleh sembunyi benda tu. Orang pergi haji, mana boleh sembunyi? Kan? Pergi haji naik kapal terbang, tak boleh ikut perut. Kena naik ikut saluran yang betul. Jadi, ada amalan yang konsepnya boleh disembunyikan. Ada amalan yang kaedahnya orang akan tengok. Orang akan nampak. Jadi, yang kita cukup bimbang, yang nampak tadi tu. Yang tak nampak pun bahaya juga. Walaupun orang tak tahu, tapi boleh timbul unsur riak. Takut ke? Pagi pukul 9 kita dah masuk kerja tadi. Kita asyik letih, mengantuk je. Lepas tu kawan tanya, pasal apa Mat? Nak jawab apa? Itulah amalan tadi 50 rakaat. Kan? Orang tak tahu tak? Orang tak tahu. Tapi bila kita cerita dengan niat apa tu, cerita malam tadi 50 rakaat tu, menunjuk tak? Takut niat menunjuk tu yang jadi riak tu. Jadi riak ini dia mengancam nilai keikhlasan hati. Amalan yang terbaik dalam agama apabila kita menzahirkannya secara ikhlas. Kita ambil cerita korban tadi. Konsep pengorbanan yang diterima oleh Allah Ta'ala mestilah ikhlas. Allah dah declare dah dalam ayat dia, kami bukan nak daging, kami bukan nak darah daripada lembu korban dan sebagainya, tetapi yang kami nak ialah takwa, ketakwaan, keikhlasan, keimanan orang yang berkorban. Sebab itu prasyarat utama penerimaan ibadah korban, kalau kita kait bab korban lah, iaitu mestilah si pelakunya tadi dia berkorban itu dengan ikhlas. Sebab kita ada dalil pembuktian orang yang ikhlas korbannya diterima Allah, iaitulah kisah Qabil dan Habil, dua anak Nabi Adam alaihi salam. Apabila mereka berbalah, terutama si abang yang bernama Qabil, adiknya Habil, kita pun tahu dah ceritanya, berbalah atas sebab nak nikah, nak berkahwin dengan pasangan yang cantik. Qabil lahirnya kembar dengan seorang perempuan. Habil pasangannya pun kembar dengan seorang perempuan. Jadi mereka dibolehkan berkahwin adik-beradik. Pada zaman itu syariat membenarkan, kerana tak ada siapa pun dia nak boleh kahwin kecuali adik-beradik sendiri. Tetapi Allah letak syarat, tak boleh berkahwin dengan pasangan kembar masing-masing. Tak boleh. Kahwin dengan pasangan kembar dia tak boleh. Qabil kembar dia perempuan cantik,
Dia tak boleh kahwin dengan couple dia tu. Tak boleh. Syarat dia kena silangkan, crosskan. So, ikut aturan dia, Qabil kahwinlah dengan pasangan abang dia tadi tu, kakak dia tu. Qabil pula ambil pasangan adik dia Habil, baru jadi. Tapi abang tak puas hati. Biasa abang memang macam itulah perangai dia. Dia tak puas hati manjang. Dia tak puas hati sebab yang dia nak dicalonkan tu tak comel pada mata dia. Akhirnya balah, Allah kata buat korban lah senang. Buat korban, buat sembelihan, letak atas bukit di malam hari. Besok tengok korban siapa yang disambar api, itulah yang ditandanya diterima Allah. Jadi bila tengok siangnya besok, yang disambar api adalah korban yang dibuat oleh Habil, adiknya. Yang Qabil sebagai abang, korban dia terletak kat situ. Sebab dia buat korban yang binatang yang tak apa nak comel, yang tak berapa kemas, kering mungkin, wallahualam, tak sempurna. Tapi adik dia sempurna dan ikhlas. Dia korban sebab arahan Allah, bukan dia korban kerana nak menikah perempuan cantik itu. Jadi tuan-tuan, ini syarat utama. Bukan sahaja ibadah korban, tapi semua amalan yang kita buat. Baik itu riya, dia akan merosakkan keikhlasan hati dan menghilangkan keluhuran akhlak. Akhlak jadi tak elok. Perangai jadi, cakap kadang-kadang besar sangat, takabur sangat, kadang-kadang cakapnya ego. Jadi punca hati tak bersih, nak tunjuk dia hebat. Lepas tu saya kata dah tu hari dalam kuliah-kuliah kita sebelum ni, kita ni tak ada apa yang nak ditunjukkan. Kita ni kena ingat, saya kena ingat, tuan-tuan, puan-puan semua kena ingat, kita tidak hebat. Kalau kita rasa kita hebat, ada orang lain yang lebih hebat daripada kita. Kalau kita rasa kita ni pandai, di sana ada orang lebih pandai daripada kita. Kalau kita rasa kita ni pakar dalam satu bidang, ada orang lain lebih pakar lagi. Kan? Kita pakar dalam bidang komputer, ada orang lain lebih pakar. Siap godam mesin ATM buat lagi duit. Bagi terror. Kan? Jadi kita kena ingat, kita tidak hebat sebab ada yang lagi hebat. Ada yang lagi pandai. Ada yang lagi kaya daripada kita. Kalau kita rasa aku kaya, nak belagak sombong, ada yang lebih kaya. Jadi sebab itu, jauhkan riya, sebab dia akan menghilangkan keluhuran akhlak manusia. Dan secara ringkasnya dia kata, riya itu adalah satu amalan yang tersembunyi di dalam hati, perasaan dan peribadi seseorang tadi dengan niat dan tujuan yang tertentu. Benda ni asalnya duduklah hati sebenarnya. Riya ni dia sembunyilah hati, tapi dia akan dizahirkan dengan perbuatan dan perkataan manusia. Dan sebenarnya tuan-tuan, tidak ada faedahnya, tidak ada untungnya. Kita nak menunjuk hebat, riya, berasa kitalah segalanya, sebenarnya tak ada apa pun. Kita kena ingat, Allah Ta'ala telah menyusun untuk kita gerak kerja kehidupan di atas dunia pada hari ini. Sebab itu buatlah segala-galanya dengan penuh rasa keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Buat apa juga yang Allah arah, mestilah dengan niat hati yang bersih, yang suci, yang ikhlas. Dan kesemua sandaran keikhlasan tadi mestilah terbit daripada hati kecil manusia, dan kesemuanya mestilah terbit daripada ilmu yang kita perolehi. Maknanya asas segala-galanya mesti pada ilmu.
Kalau ilmu tak ada, asas keilmuan tu tak ada, habis. Dia mesti asas dia ilmu. Nak buat apa benda pun, asas dia mesti ilmu pengetahuan. Agama ke, akademik ke, dunia ke, tak kira. Asas ilmu. Macam saya sebut tadi, orang godam mesin ATM kan, buat lari duit juta-juta tu, mesti ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, tak boleh buat benda tu. Walaupun ialah ilmu tu ilmu jahat lah kan, tapi maknanya mesti ada ilmu. Kita ilmu tak ada, ambil kad ATM, cucuk, masuk pin, tendang balik kad, baki tak cukup. Tu kita punya akaun kan. Ilmu nak godam tak ada. Tapi bila ada ilmu, apa yang kita buat akan jadi cantik. Ibadah yang kita buat ini ada sandaran. Kita nak buat korban, disandarkan pada ilmu, baru comel. Yang hadis Nabi sebut, hadis sahih Imam Muslim, barang siapa yang melakukan korban bermula masuknya 1 Zulhijjah, kata Nabi, dilarang kepadanya untuk mengerat kuku, memotong rambut atau apa saja bulu pada anggota badannya sehinggalah hari menyembelih. Hadis ni hadis sahih Imam Muslim. Tapi mungkin kita jarang dengar. Silap kami juga tak wawarkan hadis tu mungkin. Tapi hadis ni Nabi kata larangan kepada orang yang berkorban, dilarang kerat kuku, rambut apa semua sehingga hari menyembelih. Jadi perkataan dilarang itu diterjemah oleh ulama. Pandangan, mereka memberi beberapa pandangan. Ada ulama sebut dilarang itu dengan maksud makruh. Ada ulama kata dilarang itu dengan maksud haram. Tak boleh kerat kuku, tak boleh potong rambut dan sebagainya kepada siapa? Penama korban. Itu ilmu. Kecuali, kata ulama, kalau keadaannya mendesak. Kalau mendesak itu lain. Orang lelaki masuk korban, rambut dah panjang berjela sangat macam hantu kat lima, mendesak untuk kena kerat. Kena kerat lah. Takut nanti lembu pun lari tengok dia kan. Jadi tuan-tuan, itu contoh mendesak. Keadaan mendesak. Tapi kalau biasa-biasa macam ni, tak payahlah kerat. Itu ilmu. Sehingga hari sembelihan itu berlaku. Kepada siapa? Penama yang masuk bayar 500 tu, dia tu. Bukan tukang sembelih. Bukan kami tak sembelih lembu, Ustaz. Tukang sembelih tak boleh kerat kuku. Dia tembak tukang sembelih pula. Ada yang tak faham pula hadis ni. Dia kata, siapa yang nak tak boleh kerat kuku ni, Ustaz? Lembu ke? Sejak bila pula lembu kerat kuku pula ni? Dia tak faham hadis tu. Tapi tak apalah, kita belajar lah. Jadi pandangan itu ada. Sama macam masalah yang menghuru-harakan kita hari ni, nak puasa hari apa? Arafah tu. Tak selesai lagi ni. Sampai hari ni dok dapat SMS, WhatsApp apa semua, dok tanya soalan yang sama, bertubi-tubi, orang lain lah. Tapi sama soalan dia, Ustaz, kita nak puasa Arafah tu hari apa? Jumaat atau Sabtu? Sebab jadi macam tu, sebab tarikh tak sama kan? Sebab tarikh 9 Zulhijjah tu tak sama. Saudi dulu hari Jumaat, esok lusa, wukufnya 9 Zulhijjah. Kita pula 9 tu hari Sabtu. Jadi ulama' dia ada pandangan. Pertama, ulama' kata puasa sunat wukuf itu adalah bersempena dengan hari wukuf. Kita puasa tu sebab wukuf. Jadi wukuf hari apa? Hari Jumaat. Hari Jumaat lah puasa wukufnya. Satu. Yang kedua kata puasa tu bersempena 9 Zulhijjah tu.
Jadi 9 Zulhijjah tu hari apa? Kita di sini hari Sabtu. Hari Sabtu lah puasanya. Satu lagi pandangan mengatakan 9 Zulhijjah, mengambil kira tarikh tu juga. Dan kita di mana masa 9 Zulhijjah tu, kita di mana? Kita di Malaysia. Di Malaysia lah puasanya. 9 tu hari apa? Hari Sabtu. Hari Sabtu lah puasanya. Tu pandangan. Tuan-tuan nak ikut yang mana, suka hati tuan-tuan. Suka hati kita nak ikut yang mana pun. Cuma bila ada pandangan ni, dia bagi jadi kita mudah. So sekarang ni dia balik pada soalan yang sama. Hari apa Ustaz? Ustaz ceritalah apa, kami tak ambil tahu. Kami nak tahu hari apa. Tu je. Penat cerita tu. Ustaz hujah lah sana sini 9 ukur ke. Kami nak tahu hari apa. Itu je. Jadi kalau ikut kebanyakan ulama-ulama mufti kita di Malaysia ni, mereka menyarankan hari Sabtu. Okey, asas dia gitulah. Balik pula cerita lain pula. Puasa hari Sabtu sahaja, ada ulama kata makruh. Menyerupai hari Yahudi tu kan, hari kebesaran dia. Ada yang straight sikit kata haram. Boleh cantiknya dikapelkan hari Sabtu tu dengan sehari sebelum atau sehari selepas. Sehari sebelum hari Jumaat, sehari selepas hari Ahad. Tak boleh puasa hari Ahad raya. Jadi tolak dah hari Ahad tu. Ambil sehari sebelum hari Jumaat. Comel dah lah. Jumaat tu sana wukuf, kita pun puasa. Sabtu tu sini pula 9 Zulhijjah. Comel lah tu. Kau nak comel lagi, start besok. Khamis, ambil puasa sunat Khamis tu dulu. Jumaat, Sabtu. Elok dah tu. Kau tanya lagi, start hari ni. Jadi jangan tanya dah. Kalau tidak, hari ni kena puasa. Dah makan aiskrim tadi, macam mana kan? Jadi maknanya tuan-tuan, itu pandangan. Ikutlah kita nak ambil. Saya ikutlah. Tuan-tuan nak ambil hari apa pun. Comelnya pada saya, Jumaat Sabtu lah. Comel lah tu. Kau nak comel lagi, start esok. Kan? Kadang orang ni, dia berbalah aja tapi tak puasa pun. Dia suka berbalah, suka menimbul create issue. Lepas tu dia tinggal gitu je kan. Lepas tu tengok dia haram sehari tak puasa. Sama macam tarawih. Dia balah 21, 20 ke 8, 20. Dia haram 1 rakaat pun tak sembahyang tarawih tu. Jadi maknanya tuan-tuan, pada saya benda ni satu yang positif. Positif maksud dia masyarakat kita packer. Itu yang bagus tu. Dia alert, dia packer. Hari apa ya nak puasa? Jumaat ke Sabtu ke Khamis ke apa? Dia packer. Maknanya masyarakat kita ni dah mula nampak benda-benda ni. Dan comelnya fiqah ni sebab dia ada perbahasan ulama, mazhab. Jadi ikutlah. Mana yang rasa nak ambil, yang rasa selesa, rasa senang, buatlah, tak ada masalah. Sebab itu kita tengok haji pun 3 jenis haji. Bukan satu haji saja. Walaupun betul kat nama kita besok Tuan Haji je. Tak ada tulis Tuan Haji Muhammad Ifrat, tak ada. Ataupun Tuan Haji Kiron, tak ada tulis kat situ tak. Dia tulis Tuan Haji Abdul Rahim, macam tu je. Jadi 3 jenis haji tu berdasar pandangan-pandangan ulama dan yang Allah dah susun atur caranya. Ada benda yang kita boleh fikir yang mencari dia punya asbab. Contoh, ada orang tanya saya, kenapa Ustaz bila sana wukuf kita puasa kat sini? Apa relatednya puasa dengan wukuf di sana? Itu soalan tu ada jawapan dia, kita boleh ceritalah. Sebab hari wukuf ni Nabi kata kemuncak rukun haji. Al-Hajjul Arafat. Haji itu kamu berwukuf di Arafah. Dan kata Nabi, pada hari wukuf Allah mengampunkan semua dosa jamaah haji. Sehingga kan hari itu, kata Nabi, segala jenis syaitan menjadi kurus kering. Sebab pengampunan dosa Allah, syaitan susah hati sampai jadi kurus. Dia kalau senang hati macam saya, saiz dia. Susah hati mesti kurus. Tuan-tuan, ramai yang kurus.
sehati mikir kena berhenti ke gambar. Tu yang kurus tu. Jadi tuan-tuan, Nabi kata kemuncak hari wukuf tu Allah ampunkan dosa orang buat haji, syaitan menjadi kurus kering. Jadi mengambilkan barakah pengampunan pada hari itu, kita pun puasalah di sini. Itu dia ada related. Ada orang SMS tanya, dia kata, Ustaz, kenapa kita sembahyang jenazah 4 kali takbir sahaja, tidak ada sujud, tidak ada rukuk? Dia ada soalan-soalan yang kadang-kadang tidak ada jawapan, yang nak menghuraikan soalan tadi. Sebab ada benda-benda dalam agama yang istilahnya dipanggil amrun ta'abbudiyun. Maknanya bila benda tu Allah suruh buat, kita jangan cakap banyak, buat saja. Tapi kadang-kadang orang kita suka memikir. Jadi kalau ditanya, kenapa sembahyang jenazah tak ada rukuk sujud, hanya 4 kali takbir, selesai. Jadi jawapan dia saya tak tahu. Tak ada jawapan dia pada saya. Cuma saya boleh cakap, dah itu cara dia, buat ajalah. Ada jawapan, tapi tak apa sedap jawapan dia. Kalau tanya, saya boleh jawab. Jawapan dia, kalau rukuk, nanti mayat tu bangun. Itu je lah. Tak sedap lah jawapan tu, kan? Atau kalau kita ada rukuk sujud, mungkin sama dengan sembahyang biasa. Mungkin takbir itu saja sebanyak 4 kali membezakan antara solat jenazah dengan solat biasa. Mungkin. Tapi tak salah lah, kan? Orang nak tanya tak apalah, dia tak tahu. Cuma ada benda yang ada jawapan, ada benda tak ada jawapan. Jadi bila berselisih, mesti ada 2-3 jawapan. Macam kita musafir, sembahyang sunat, sembahyang sunat pula, sembahyang jamak qasarah, syarat dia, permusafiran dia mestilah 2 marhalah. Yang diperselisihkan ulama' tu 2 marhalah tu. Berapa kiraan 2 marhalah yang mengharuskan kita untuk sembahyang jamak dan qasar? Jadi paling banyak ulama' sebut, kalau kita refer balik, 91 kilometer baru jadi 2 marhalah. Itu pandangan paling banyak. Paling kurang 80 kilometer. Ada pandangan sebut 80 kilometer kita musafir tu boleh dah sembahyang jamak qasar. Jadi ikut kita nak ambil yang mana pun. Rasa nak selamat, ambil 91. Kan? Dia kosongkan meter daripada rumah sampai kat tempat nak pergi 90.5. Macam mana nak buat ni Ustaz? Kona-kona lah sikit kata dia. Itu yang aku tak tahan tu, kona-kona sikit. Jadi tuan-tuan, 90.5 itu okey lah tu, kan? Okey lah tu. Saya daripada rumah saya Gombak, 2 minggu sekali pergi Behram. Tanya malam atas sikit Behram tu, ambil anak balik ke rumah. Ni esok lusa ambil lah, cuti kan. Jadi daripada rumah saya set kosong sampai Behram, ikut jalan biasa, selayang masuk Lata, keluar NKVI, keluar Tol Behram, sampai sekolah dia 86 point something, 86 plus gitu je. Jadi ada pandangan kata 80 pun dah boleh, kita pegang had tu. Nak selamat ambil 91. Kau rasa 86 tu okey dah, peganglah 86 tu. Pandangan berbeza-beza, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, yang susahnya kita ni tak boleh terima pandangan orang. Dia rasa dia je betul. Itu yang jadi masalah. Itu yang nak jadi bergaduh tu. Dia rasa dia saja yang boleh bagi pandangan, dan dia rasa pandangan dia lah betul, tak ada orang lain boleh menguasai atau mengatasi pandangan itu. Sebab itu kita tengok comelnya ulama-ulama mazhab, kan? Sebab ada pandangan-pandangan tu, dia memudahkan kerja kita. Macam haji lah, haji umrah, dalam bab membatalkan wuduk, bersentuhan lelaki perempuan. Imam Syafi'i kata sentuh tak berlapik batal wuduk. Pandangan lain pula, sentuh tak berlapik tak batal kalau tidak ada syahwat.
Kalau sentuh dengan syahwat, baru batal. Jadi ada beberapa pandangan. Dan kita boleh tengok suasana depan Kaabah hari ini. Bila dah isytihar sahaja, 1 hari bulan Zulhijjah di Saudi itu hari Khamis, wukuhnya esok lusa hari Jumaat, dan digelarkan Haji Akbar, haji yang paling besar. Haji Akbar ni maksud dia haji yang paling besar. Haji Akbar maksudnya wukuf jatuh hari Jumaat. Itu maksud Haji Akbar. Apa ganjaran dia? Nabi kata pahalanya menyamai 70 kali buat haji. 70 kali. Memang cemburu lah tuan. Saya memang jealous tu siapa pergi haji tahun ni kan. Dia boleh Haji Akbar tu. 70 kali pahala buat haji tuan. Kita buat haji biasa pun jenuh. Ini pula Haji Akbar. Lagi besar ujian dia. Ujian paling besar setakat hari ini, cuaca panas masih berlaku. 46, 47, 48 darjah Celsius. Anak-anak murid yang pergi, dok hantar telegram lah, WhatsApp apa semua gambar-gambar ni. Sembahyang Zuhur ni, biasa kat Masjidil Haram, orang akan sembahyang depan dataran Kaabah tu. Dalam, depan Kaabah. Lepas tu dalam Masjidil Haram. Lepas tu luar, dataran luar Masjidil Haram tu kan. Antara hotel dengan masjid ada dataran. Tahun ni ustaz, dia kata Zuhur tak ada seorang pun berani semayang tengah laman tu. Kat luar dataran. Dia kata pasal apa? Pasal apa ustaz? Panas. Habis semayang mana? Bawah Emporium. Shopping mall tu. Pasal apa? Sejuk. Aircon. Tu yang semayang bawah Zam-Zam Tower tu kan. Dekat shopping mall tu penuh orang pula dalam tu. Jadi tuan-tuan, sebab cuaca panas. Itu ujian Haji Akbar. Ujian paling besar, jumlah kapasiti jamaah berganda-ganda. Haji biasa 1 ke 2 juta. Haji Akbar 5 ke 6 juta. Itu confirm. Sebab Arab semua turun. Dia tahu Haji Akbar, dia turun berduyun. Itu cabaran. Jadi tuan-tuan, bila ada pandangan ulama' begini batal, ni tak batal, ni batal, ni tak batal, memudahkan kerja kita. So itu saya kata tadi, asasnya ilmu. Dan saya kata dah awal dulu, tuan-tuan kena syukur pada Allah. Sebab Allah bagi kita jadi orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai majlis ilmu. Tuan-tuan mengaji lama dah. Pada dulu lagi sampai tengah hari ni. Daripada dulu tuan-tuan kelas dengan saya sampai hari ni, daripada kitab apa entah dulu saya pun dah tak ingat tafsir kot kan. Tafsir. Sampai dah tak tahu apa nak ditafsirkan. Tukar pula kitab munafik. Bukan munafik ni, kitab dosa hati ni. Kan? Sampai hari ni tuan-tuan masih bertahan. Walaupun dalam kemelut kerjaya yang tuan-tuan ceburi. Tapi masih bertahan kan, mengaji daripada air putih sampai air oren. Dia ada makna tu letak air oren kan. Entai sikit tu. Ada binatang dalam tu. Baik, jadi tuan-tuan, maknanya istiqamah tu. Penting. Daripada dulu tuan-tuan datang sampai hari ni sebab asasnya ilmu pengetahuan. Itu basic. Sebab bila ada ilmu, semua kerja kita beres. Hati kita tenang. Duit banyak tuan-tuan, hati tak tenang. Jadi apa? Duit berkepuk, tapi kalau hati tak tenang pun tak jadi apa. Tapi okeylah sebab duitnya berkepuk tak. Ini duit pun tak ada, hati pun tak tenang. 2 kali tak tenang lah, lagi teruk. Tapi maknanya, ialah bukan saya nak menceritakan duit tu segala-gala, tapi bermakna apa juga yang kita perolehi, wang ringgit, harta benda, kekayaan, sahabat handai, suami isteri, jiran, tetangga, mestilah ketenangan itu yang menjadi kunci besar. Kunci besar. Kaya ni tuan-tuan, memanglah itu Allah nak bagi, dia boleh bagi. Allah nak bagi manusia kaya sekelip mata, dia boleh kaya. Allah nak tarik kekayaan kita sekelip mata pun boleh. Allah boleh buat. Dia boleh bagi rezeki. Wa tarzuqu man tasya. Siapa pun Allah boleh bagi. Kaya, miskin, semua Allah boleh buat.
ada orang-orang yang dapat nikmat ini. Semalam saya jumpa satu geng muslimat pergi minum, sembang-sembang, dia tanya, "Kak, abang mana?" "Abang Miri, Ustaz." Miri buat apa? Itulah telaga minyak, Ustaz. "Abang kerja apa?" Dia kata, abang saya pula, abang dia lah, suami dia. "Suami saya, Ustaz, kerja designer. Dia satu konsultan yang desainkan pelantar minyak, oil and gas." Dia bila bunyi oil and gas tu, dia boleh bayang lah kekayaan dia macam mana tak. Ni bukan minyak gamat tu. Minyak gamat pun dah kaya raya dah. Minyak gamat Langkawi tu. Ini oil and gas. Nak set up piping dia apa dalam laut tu kan. Pelantar dia nak design macam mana. Suami dia buat. "Ustaz, doakan. Kerja aku doakan je lah." Kan? Doakan. Dia kata ni satu lagi dekat Dubai, Ustaz. Minyak untuk Iraq punya, tapi tengah padang pasir. Dekat dalam kem tentera. Nak buat situ pula. Jadi tuan-tuan, Allah bagi rezeki dekat tengah padang pasir pun ada rezeki. Bukan tengah bandar Kuala Lumpur ni je. Tengah padang pasir yang kering kontang tu, ada rezeki kat situ. Kayanya Allah. Jadi sebab itu tuan-tuan, ini nikmat yang Allah bagi pada para hamba-Nya, dan kita bersyukur mengecapi secebis nikmat itu. Jadi sebab itu, apa saja yang kita buat, jangan zahirkan sesuatu perasaan yang tersembunyi tadi dengan niat tertentu. Itu dipanggil riak. Dan saya nak habiskan perenggan tu, menurut Imam Ghazali rahimallahu ta'ala, riak itu ialah mencari kedudukan pada hati manusia dengan memperlihatkan kepada mereka hal-hal kebaikan. Jadi riak ni kita nak curi hati manusia, supaya dia puji kita, dia sanjung kita, dia macam-macam kan. Biar kita bagus, intan ni rajin semayang, kita pun kembang semacam. Itu riak. Jadi sebab itu tuan-tuan, tak payahlah kita riak-riak dan sebagainya. Buat kerja elok-elok, niatkan kerana Allah. InsyaAllah Allah akan bagi kebaikan yang banyak pada kita, mempermudahkan segala urusan. Dan yang penting, hubungan kita dengan Allah dapat dijaga, dikawal selia dengan baik sampai kita mati, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya berhenti sekadar itu dulu. Mudah-mudahan sedikit perkongsian kita mendapat kebaikan, rahmat dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita sambung bulan depan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum saya akhirkan majlis, dalam seminit ni saya nak kongsi apa yang saya kongsi pada bulan lepas. Kapsul minyak habatus sauda campur dengan minyak zaitun yang saya bawa bulan lepas lah. Ramai tuan-tuan yang beli. RM70, 210 biji. Dan dalam seminggu dua lepas, saya dapat lagi beberapa lagi testimoni. Antaranya orang yang saya jumpa satu pakcik ni, dia sembelit dan buasi. Dia buang air besar, memang darah je kan. Lepas seminggu dua dia makan, ada pengurangan. Kawan dia pula lagi hebat. Saya dengar takut kencing berdarah. Kencing keluar darah sekali. Tak tahulah dia masalah kat mana, wallahualam. Tapi lepas seminggu dua pun, alhamdulillah, dia makan tu ada pengurangan. Yang kapsul tu lah habatus sauda campur minyak zaitun. Dan setakat yang pengalaman saya jual ni pun macam-macam testimoni lah yang kita dapat. Termasuk orang tua-tua yang sakit lutut, sendi-sendi. Kadang bukan orang tua yang tak apa tua pun kan. Dan banyak lagi lah tuan-tuan boleh tengok. Dan tengah hari ni saya bawa flyers ni. Siapa nak ambil flyers ni, ambil lah. Yang ada gambar madu ni. Madu Lembah Hadul Maut Yaman, daripada syarikat yang sama, syarikat Raihanah ni. Kita bawa masuk madu ni. Dan madu yang kita bawa ni sama dengan habatus sauda tadi, grade A. Dan grade A nya disahkan oleh 2 makmal di Yaman dan 1 di KLIA Health Center, Pusat Kesihatan KLIA. Sebab makmal situ yang ambil sampel madu ni dan mengesahkan grade-nya grade A.
Bukan kita mana-mandai sendiri. Dan kau tengok gambar kotak ni serupa dengan gambar yang original punya, kotak dan madu dia. Dan kotak ni yang design adalah Sirim. Gambar kotak, logo dia apa semua chop A yang grade, lepas tu kandungan, harga, semua Sirim yang letak. Berat bersih dia sekilo. Berat bersih sekilo, harga di kotak, Sirim letak 400. Sempena korban saya jual 450. Boleh gitu. Lebih daripada harga biasa. Saya jual 330. Sebotol madu 330, batu sauda 70. So kalau couple sepasang tu 400 lah. Jadi tak apalah, kalau tuan-tuan nak, tuan-tuan ambil, tak buat duit, hutang. Tapi kalau dah gaji ni jangan lambat bayar. Dah. Jadi sebab yang penting kalau berhutang tu tulis nama. Tulis nama, nombor telefon dan apa yang tuan-tuan ambil. Nanti free bank in je lah. Maybank to you pun bukan susah. Jadi tapi dah manusia ni macam-macam. Bila kita tak Maybank to you, dia tanya bank lain tak ada ke? Nampak perangai manusia tu. Bila kita jual yang habtu sauda campur minyak zaitun, dia tanya habtu sauda saja tak ada ke? Susah dia manusia ni. Banyak orang tanya dia kan. Jadi tuan-tuan, tengoklah tuan-tuan, madu pun saya bawa 2 je. Dia biasa kalau cerita Piramli tu madu 3, saya bawa 2 je. 2 botol. Ada balance berapa botol lagi ada dalam kereta. Sebab berat tu nak bawa, tak larat. Kita bawa sikit sampel saja. Jadi kalau ada yang nak, nanti boleh tulis nama lah apa semua. Kalau ada cash, bayar je lah. Wallahualam. Madu pun serupa juga khasiat dia, tuan boleh baca dalam ni. Kaedah yang sama. Yang terbaik kita makan ketika perut masih kosong. Madu 1 sudu, habtu sauda 2 biji sebelum makan. Itu yang sebaiknya lah, untuk menghasilkan keputusan yang terbaik. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih pada semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.